Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Paduka Wali. Terima kasih kepada para subscriber, kawan-kawan dan teman-teman yang kembali menonton channel Hey Paduka Wali. Dan kepada para bakal subscriber, sila subscribe selepas menonton video ini sepenuhnya. Dan sekurang-kurangnya kalau tidak ada masa, sila tonton sekurang-kurangnya 3 minit tanpa skip dan tanpa speed. Selepas 3 atau 4 minit untuk subscribe, share dan like, sila komen. Kali ini saya ingin membawa semua menjelajah semenanjung Malaysia melalui landasan kereta api Pantai Barat. Dan kita akan mulakan perjalanan kita dari Kuala Lumpur sehinggalah ke Padang Besar, seterusnya masuk ke Thailand sehinggalah ke stesen kereta api Hat Yai. Yes, itu dia. KL ke Hat Yai. Video yang kita akan tonton ni adalah beberapa klip daripada tahun 1978 sehinggalah tahun 2013. Dia ada beberapa fasa masa, beberapa YouTuber, beberapa channel-channel yang saya ambil. Dan daripada ini saya ingin membuat ucapan terima kasih kepada beberapa channel di YouTube ni, iaitu yang pertama ialah kepada LUI. Kepada LUI yang saya mengambil klip ataupun video beliau daripada untuk tahun 2011. Dan seterusnya kepada Julia Mahir untuk klip pada tahun 2010. Mi Ekspedisi untuk klip 2013 dan Garok 57 untuk klip 2012. Dan tidak juga saya lupakan kepada Kamepo dan yang saya percaya beliau adalah seorang daripada negara Jepun yang ada klip daripada tahun 1995 sehingga 1997. Dan saya sebenarnya cuba untuk membuat ucapan dalam bahasa Jepun, tapi saya memohon pertolongan daripada my beloved friend iaitu Dr. Umi Kartini, dan beliau telah membuat ucapan itu dalam bahasa Jepun dan saya rasa saya boleh follow, tetapi saya tidak dapatlah bercakap kerana saya tidak ada asas yang baik dalam bahasa Jepun. Dan saya berbesar hatilah untuk play ucapan my sincere gratitude to Kamepo-san dalam bahasa Jepun, tapi melalui kawan saya selepas petikan jari ini. Kamepo Channel へいつも素敵な電車のビデオをシェアさせていただいてありがとうございます。心から感謝しています。機会があったらぜひぜひお会いしたいと思います。よろしくお願いします。Domo arigato Kamepo-san. Dan seterusnya ada 2 buah klip, iaitu klip filem Tiada Esok Bagimu terbitan tahun 1979 dan Ali Setan pada tahun 1984. Cuma saya percaya filem klip daripada filem Tiada Esok Bagimu tu penggambarannya dibuat pada tahun 1978 dan juga filem Ali Setan itu penggambarannya dibuat pada tahun 1984 ataupun pada tahun 1985. Satu lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fadli Muhammad kerana membuat ulasan mengenai stesen kereta api Tanjung Rambutan. Saya mengambil sepenuhnya klip video beliau itu mengenai klip Tanjung Rambutan. Dia ada menyatakan kenapa Tanjung Rambutan ditutup, kenapa Tanjung Rambutan tidak lagi ada dalam jajaran double track ataupun track berkembar pada masa kini. Bila saya sebut track bergambar, itu menunjukkan bahawa klip-klip yang saya kongsi, yang saya cantumkan menjadi satu video yang panjang, lebih kurang 1 jam 27 minit kalau tak silap saya, itu adalah klip-klip sebelum jajaran ataupun sebelum landasan berkembar ataupun double track siap sepenuhnya ataupun dibina di jajaran Pantai Barat daripada Padang Besar ke Kuala Lumpur. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kawan-kawan, subscriber semua, jajaran double track ataupun landasan berkembar ini dia berakhir di Gemas Negeri Sembilan. Dan di dalam klip-klip yang kita tengok nanti, sekarang dah bergerak sebenarnya,
dah bergerak. Kalau kita tengok di belakang video klip tu dah bergerak. Ada beberapa klip yang kita akan tonton nanti. Kita akan dapat lihat sedang bermula pembinaan landasan berkembar ataupun double track itu, dan ada juga yang klip-klip yang masih tidak, klip tahun 90-an kan, memang belum ada. Itu adalah original klip landasan kereta api Tanah Melayu. Yang saya harap tuan-tuan dan puan para subscriber, kawan-kawan dan teman-teman akan beroleh ataupun enjoy dan beralih sedikit gambaran mengenai negaraku Malaysia di Semenanjung Malaysia daripada tahun 1978 sehingga tahun 2013. Apa yang kita boleh tengok negeri kita ini melalui landasan kereta api. Kalau kita nak tengok negeri, naiklah kereta api. Kita akan nampak negeri kita melalui sudut pandang daripada sebuah kereta api. Selamat menonton, dan saya akan berada bersama dengan tuan-tuan dan kawan-kawan para subscriber. Kita akan jumpa selepas ini. Sebenarnya dah bergerak, dan kita akan tengok pada mula-mula klip tadi ada satu aktiviti yang dipanggil coupling, iaitu kita bahasa kampung dia orang panggil nak bagi lekat tu lah kepala loko dengan gerabak tu dipanggil coupling. Itu yang pertama, dan seterusnya klip mengenai ahli setan yang saya kata kemungkinan saya percaya bahawa gambaran itu dibuat pada tahun 1984 kerana filem itu dirilis pada tahun 1985. Dan seterusnya perjalanan ni kita bergerak menuju ke utara, dan kita akan melintasi beberapa tempat. Kita akan jumpa kuil Hindu di Slim River, dan seterusnya kita akan singgah di Tapah. Tapah bagi saya adalah satu stesen kereta api yang sangat mustahak kerana ramai pelancong yang akan singgah untuk pergi ke Cameron Highland pada masa itu, dan mereka akan travel dengan kereta api dan seterusnya akan sambung dengan kenderaan awam yang lain ataupun dengan kawan-kawan menunggu mereka di stesen Tapah Road. Dan dia orang akan disembark there, disembark at Tapah Road Station before they continue their trip to Cameron Highland. Cameron Highland adalah sebuah pusat pengirian di negeri Pahang yang akan melalui Tapah hinggalah ke puncak bukit di situ kan. Yang kita tengok stesen Tapah ni adalah pada tahun 1990-an, 1997 ataupun 1996. Di stesen kereta api ni, semua kebanyakan stesen kereta api yang kita tengok di dalam klip ni, sepanjang klip ni sudah tidak ada lagi. It's no longer, kerana sudah dibuat design baru, seni bina baru sesuai dengan jajaran ataupun sesuai dengan landasan kereta api berkembar ataupun double track yang dibangunkan, yang sudah digunakan di negara Malaysia, khususnya laluan pantai barat ni yang menggunakan ETS. Walau bagaimanapun, kereta api barang masih menggunakan gerabak ataupun daripada loko diesel. Cuma kita untuk commute passenger, membawa penumpang daripada KL ke Padang Besar, sudah menggunakan ETS sepenuhnya. Dan perjalanan diteruskan, dan ada beberapa stesen kereta api yang saya tidak cam, dan saya harap tuan-tuan dan perempuan, para subscriber, kawan-kawan dan teman-teman untuk menyatakan itu stesen apa. Mungkin stesen Batu Gajah ataupun stesen Sungkai ataupun Kampar ke. Kampar ada stesen, saya pun tak pasti. Sebab dia bila shot tu daripada belakang, rear view, so kita tak dapat baca bacaan tu kita takkan dapat bacaan sebelah kiri tu kan, yang signboard
saya buat kereta api tu. Dan perjalanan ni akan terus ke Ipoh. Kita akan melalui lah stesen Batu Gajah sebelum sampai Ipoh. Okey, kereta api sudah menghampiri stesen kereta api Ipoh. Ini dalam tahun 95 atau ke 95 ke 97. Di tahun 90-an stesen Ipoh. Dan stesen Ipoh tidak banyak berubah. Dia kekal sebab dia satu tumpuan dan sebuah tempat pelancongan dan tidak ada perubahan yang ketara daripada segi luaran. Yang seni Bena sentiasa dikekalkan, cuma ada perubahan daripada segi di dalam. Itu saya pasti bahawa dalam berdasarkan mengikut arus pemodenan dan teknologi yang telah dipakai oleh kereta api Tanah Melayu. Okey, selepas tu kita akan tengok ulasan daripada Fadli Muhammad mengenai stesen kereta api Tanjung Rambutan. Stesen kereta api Tanjung Rambutan siap dibina pada tahun 1895. Pembinaan stesen kereta api ini membuatkan perjalanan ke utara telah memanjang beberapa kilometer lagi. Ia dibina bagi membawa masuk jentera pelombongan ke Tanjung Rambutan setelah pelombong-pelombong Eropah mendapati lembah Sungai Chop yang bertemu dengan Sungai Kinta di Tanjung Rambutan kaya dengan deposit biji timah. Stesen kereta api Tanjung Rambutan telah berkhidmat untuk lebih 115 tahun di mana dalam tahun-tahun akhirnya ia tidak lagi berfungsi untuk perjalanan penumpang. Sepanjang perkhidmatannya, ia telah mencatat beribu suka dan duka sepanjang zaman penjajahan British, zaman darurat dan zaman perindustrian sebuah negara membangun antara yang paling maju. Kesan dari kemajuan inilah Tanjung Rambutan telah rela untuk tidak lagi diperlukan dalam peta laluan utama rangkaian kereta api dari Singapura hingga ke China. Ini kerana pihak kerajaan telah memutuskan untuk bersetuju mengalihkan laluan ke utara dari jajaran Tanjung Rambutan. Keistimewaan Tanjung Rambutan membuatkan pihak kolonial terpaksa membuat belokan 120 darjah ke sebelah kiri menuju ke utara selepas stesen Tanjung Rambutan. Jajaran ini amat rumit dan tidak ekonomik untuk projek rel elektrik berkembar dari Johor Bahru ke Padang Besar. Untuk itulah laluan ke utara dari Ipoh akan terus ke stesen Cemor meninggalkan Tanjung Rambutan di sebelah timur. Tanjung Rambutan tidak lagi akan kelihatan di mata penumpang kereta api dari utara ke selatan
apabila siapnya projek terbesar rangkaian kereta api negara ini. Okey, perjalanan kita diteruskan. Perjalanan ke Kuala Kangsar, terus seterusnya ke Bukit Mentajam. Daripada Ipoh ke Bukit Mentajam, kita akan melalui stesen kereta api Kuala Kangsar. Kita akan jumpa stesen kereta api Padang Rengas. Yang the best, one of the best is stesen kereta api Bukit Berapit. Saya rasa sangat terharu kerana saya rasa saya tidak ingat saya tidak ingat stesen kereta api Bukit Berapit tu macam mana, bagaimana sifat dia, bagaimana keadaan dia, kerana bila kita tengok stesen kereta api Bukit Berapit nanti, dia tidak sama dengan struktur ataupun model ataupun seni banner stesen-stesen kereta api kecil yang lain. Kerana kalau kita tengok sepanjang perjalanan, kita akan tengok stesen kereta api Kuala Kangsar, stesen kereta api Bukit Merah, stesen kereta api Padang Rengas, dia lebih kurang sama. Pattern dia sama. Kan? So yang besar tu ialah stesen kereta api Ipoh, stesen kereta api Bukit Mentajam dan juga stesen kereta api Tuas. Dan stesen kereta api Batang tu, stesen kereta api Tapah Road tu agak besar sikit dia, saiz dia ataupun fizikal dia lebih kurang dengan stesen kereta api Kuala Kangsar. So kepada yang menonton ni, saya sedar dan saya tahu ramai yang staf ataupun kaki tangan kereta api Tanah Melayu yang masih bertugas, yang sudah bersara. Terima kasih kepada bakti-bakti tuan-tuan dan puan-puan dalam membawa kemajuan ke sebahagian tempat-tempat di Malaysia ini melalui jajaran-jajaran kereta api. Kerana saya juga ada memori-memori. Begitu juga saya menaiki kereta api daripada Arau ke Kuala Lumpur. Dan saya dapat lihat kalau kita belajar daripada kesan-kesan jajaran ataupun kesan-kesan laluan rel ni, dia telah membuka bandar-bandar baru dan memberi impak kepada ekonomi masyarakat setempat.
Jadi bagi yang menaiki kereta api daripada, tak kira lah, daripada KL, Kuala Lumpur ke Butterworth, Kuala Lumpur ke Arau, ke Padang Besar, ataupun Arau ke Kuala Lumpur, Butterworth ke Kuala Lumpur, kita akan melalui satu kawasan tasik yang sangat cantik bagi saya, yang hanya satu-satunya berada di dalam laluan kereta api sehingga kini. Cuma laluan ini di Tasik Bukit Merah itu yang kita tengok dalam klip ini ialah laluan yang asal lah. Sebab sekarang yang baru dia sudah buat di sebelah, dia bukan jajaran yang kita tengok di dalam video ini. Dia sudah buat sedikit alignment untuk laluan baru ETS. Dan kita akan melalui stesen kereta api Bukit Merah. Seperti saya kata tadi, stesen kereta api Bukit Merah dia lebih kurang sama macam stesen kereta api di Kuala Kangsar dan stesen kereta api di Padang Rengas. Dia punya pattern dia sama. Begitu juga kalau kita akan sampai ke penghujung klip ni, kita akan nampak stesen kereta api Arau. Saiz dia lebih kurang sama. Model untuk stesen-stesen itu adalah sama. Dan stesen Tunjang, stesen kereta api Tunjang di Kedah, saya rasa sama dengan stesen kereta api di Padang Rengas. Itu ulasan saya secara selari. Nanti kita akan sampai juga ke stesen-stesen itu. Kita sekarang sedang melalui Tasik Bukit Merah, dan selepas Tasik Bukit Merah tu kita akan menempuh stesen kereta api Bukit Merah. Dan selepas stesen kereta api Bukit Merah tu kita akan sampai ke Bagan Serai. Cuma sebelum tu tadi kita ada tengok orang panggil apa, hentian ataupun crossing, kalau tak salah saya bahasa dia crossing, ataupun tempat kereta api lalu tapi dia cross dengan jalan raya. Jadi pada zaman tu, pada masa tu memang akan ada palang turun lah. Cuma sekarang disebabkan ETS tu, disebabkan stesen kereta, disebabkan ke penggunaan train ETS tu, kita sudah tidak ada lagi crossing ataupun hentian-hentian yang membuatkan kenderaan terpaksa menunggu kereta api lintas. Semua dah ada, semua dah pakai apa? Dah pakai apa ni, jejantas lah. Kereta kena naik di atas lah. Jadi lebih mudah, so tidak ada apa? Tidak ada gangguan. So, dulu kena tunggulah. Mungkin beberapa minit dia akan bunyi siren teng 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 untuk maklumat bahawa kereta api dalam perjalanan. Ya, di Pondok Tanjung yang ada crossing ni adalah di Pondok Tanjung.
Okey, daripada Bukit Merah tadi kita akan terus ke Bagan Serai. Kita akan terus ke Bagan Serai, ada sambung Bagan Serai. Selepas Bagan Serai kita akan sampai ke Parit Buntar. Stesen kereta api Parit Buntar, tapi ni sikit moden lah. Stesen kereta api ni dah nampak upgrade sikit. Daripada Parit Buntar kita akan terus ke stesen kereta api Bukit Mentajam.
Bukit Mentajam ni dia adalah tempat peralihan kereta api, sama ada mahu terus ke utara, ke Padang Besar, ataupun untuk laluan ke Batuas. Mana dia jadi macam ni lah. Ni di sini adalah Padang Besar, Bukit Mentajam, terus ke Padang Besar, ataupun kita kona ke Batuas. Dia macam tu. Dia punya stesen bagi saya, tempat dia orang tukang kepala kereta api ataupun loko. Kalau rasa siapa yang selalu naik train di Bukit Mentajam tu, kita akan rasa coach tu ataupun gerabak tu akan bergegar sikit. Dia akan bergegar sikit. Maknanya pada masa tu dia akan buat coupling lah. Dia tukar kepala di depan, pergi belakang tarik pergi Batuas. So yang satu lagi depan dia akan tarik pergi ke Padang Besar. Apa ni? Itu cerita dia. Kita sambung perjalanan kita ke Batuas di Pulau Pinang, dan kita akan lihatlah ada 2-3 zaman dalam klip tu. Mungkin zaman tahun-tahun 90-an, dan ada juga pada tahun 2011.
So seterusnya kita sambung daripada Butterworth terus ke utara. Dan video klip yang kita tengok ni ialah kita mula balik di Butterworth, terus ke melalui ke Sungai Petani, ke Gurun, sehinggalah sampai ke Alor Setar. Okey, sampai ke Alor Setar. So bila kita dah sampai ke Alor Setar, kita akan sambung kita punya trip ataupun travel kita ni ke Arau. Kita akan tiba di Arau. Seterusnya daripada Arau kita akan sampai ke stesen Padang Besar. Ni semua dah berubah di stesen ke Alor Setar, stesen Gurun, stesen Sungai Petani, walaupun ada yang kita tak tengok dalam video ni yang sekarang ni. Tapi yang nyata di stesen Alor Setar, di stesen Anak Bukit, di Arau, Tunjang saja dah tak ada. Arau sudah berubah, dia sudah jadi satu kompleks baru. Sampailah kita ke Padang Besar. Dari Padang Besar kita akan tukar kepala kereta api terus ke stesen kereta api Hatnyai, Thailand, Sawadee Krap, Sawadee Chow. Oh, dibunyi cemai lah. Okey, itulah lebih kurang ceritanya. Dan kita akan jumpa saya jumpa. Saya nak sambung sikit. Okey, selain daripada kita tengok tadi, perubahan zaman, perubahan teknologi, kita dapat juga tengok daripada segi orang panggil design, daripada segi rekaan dalaman gerabak ataupun coach tu dalam pelbagai zaman. Kan saya ulang tadi, daripada tahun 1978 sehingga 2013. Dan satu lagi yang kita kena tengok, yang kita akan perasan, kalau tak perasan saya akan beritahu sekarang, iaitu pakaian ataupun uniform, pakaian seragam kaki tangan ataupun staf kereta api Tanah Melayu. Ada warna putih, ada yang dia tukar baju dia jadi warna putih, ada warna coklat, ada warna yang sekarang seperti warna yang sekarang. Jadi saya tengok kalau berdasarkan keadaan daripada klip ni, berdasarkan daripada klip yang kita tengok tadi tu, dia ada berubah sebanyak 3 kali pakaian tu. Berdasarkan klip saja, bukan daripada segi fakta daripada KTMB. Kalau ada orang yang boleh membuat komen di bawah ni, berapa kali staf ataupun kaki tangan kereta api Tanah Melayu berubah warna baju dia, boleh tuan-tuan, abang-abang, pakcik-pakcik, boleh komen di bawah. Saya sangat-sangat mengalu-alukan.
Dan saya rasa kita dah sampai siam lah ni. So bolehlah nak pihatnya kan. Pergi shopping ke, tak tahulah nak buat apa. Dan saya sekali lagi sebenarnya saya sangat gembira, walaupun saya akui saya perlukan konten atau perlukan klip-klip daripada YouTuber yang lain, kerana mereka telah melalui zaman itu, mereka mempunyai peluang untuk berada pada masa dan keadaan dan di dalam kereta api itu, tidak seperti saya yang berpeluang tetapi tidak dapat merakam seperti mana mereka, seperti Lui, seperti Kamepo San, seperti Julia Mahir, seperti Mei Ekspedisi, seperti Garuk 57. Dan ramai lagi yang saya tidak berkongsi klip mereka di dalam video yang panjang ini. Tapi sekurang-kurangnya saya tidak dapat merakam kerana faktor ekonomi, faktor saya masih muda, saya mana nak beli kamera tahun 80-an, 90-an tu bukan satu keperluan dia, kerana sangat mahal. VHS waktu tu sangat mahal. Siapa yang mampu kan? So makna dalam kehidupan kita, kita akan ada orang lain yang boleh menceriakan kita kerana berjaya membawa kenangan kita secara visual. Walaupun kita tidak ada bersama dia, tetapi sekurang-kurangnya visual ataupun video yang kita tengok sebentar tadi telah mencuit, merobek-robek jiwa rindu kita pada masa itu. Dan sekali lagi, I would like to express my gratitude to Lui, to Kamepo-san, arigato, tomo arigato Kamepo-san. Terima kasih kepada Julia Mahir, Mei Ekspedisi, thank you very much, Garuk 57, dan juga filem-filem Malaysia iaitu Tiada Esok Bagimu dan Ali Setan. Sebenarnya saya ada lagi satu video mengenai seniman dan kereta api. Kontennya lebih kurang begini, cuma itu adalah saya ambil daripada scene-scene kereta api dalam filem-filem Melayu. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak tengok negeri, naiklah kereta api. Tiada yang lebih best dalam hidup saya. Sebahagian daripada kenangan hidup saya adalah dengan menaiki kereta api. Itu saja yang saya boleh sampaikan pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Hey Paduka Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.